Salam sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Eliana Christine dan nama adik kumpulan saya adalah Carolina, anak Paris. Jadi kami akan membentangkan soalan 3 pada minggu ke-9 yang bertajuk Gender and Emotions at Work Organizational Rank has greater benefits for men than women. Dengan menjadikan artikel ini sebagai panduan, jelaskan bagaimana kawalan emosi itu penting dalam mentadbir pekerja lelaki dan wanita. Cadangkan pendekatan yang sesuai dalam pengurusan emosi. Artikel ini merupakan sebuah artikel dari University of Nebraska at Omaha yang ditulis oleh Krista L. Taylor, Zorana F. Savick, Julia Moeller, Jochen I. Menges, Ronnie Reiter, Palmon. Artikel ini membincangkan tentang perbezaan emosi yang dialami oleh pekerja lelaki dan wanita di tempat kerja. Apa itu kawalan emosi? Kawalan emosi adalah suatu kemahiran penting dalam mentadbir pekerja sama ada lelaki atau wanita. Oleh itu, terdapat beberapa kepentingan dan cadangan pendekatan kawalan emosi berbeza-beza antara lelaki dan wanita. Bagaimanakah kawalan emosi itu penting dalam mentadbir pekerja lelaki dan wanita? Yang pertama, pentingnya kawalan emosi ini untuk menjamin keberkesanan proses kerja. Hal ini kerana setiap aktiviti atau tugasan yang dilakukan oleh seseorang pekerja, beliau akan membawa emosinya bersama-sama. Contoh, wanita sering mengalami emosi negatif seperti sedih dan kesepian berbanding lelaki, sehingga ia membawa kepada kepuasan kerja yang rendah. Oleh itu, pentingnya kawalan emosi bagi menunjukkan pelakuan dan prestasi yang baik dengan hasil kerja yang menggalakkan dan lebih produktiviti. Kedua, pentingnya kawalan emosi sebagai kawalan konflik. Kekuatan kawalan emosi membantu pekerja lelaki dan wanita mengendalikan konflik di tempat kerja. Berdasarkan artikel, seseorang pekerja dapat mengelakkan konflik yang tidak perlu dan menyelesaikan pertikaian dengan baik jika emosi diurus dengan baik. Dengan itu, pentingnya kawalan emosi sebagai kawalan konflik bagi menjamin keharmonian di tempat kerja dalam pasukan sekerja. Yang ketiga, mendorong menjadi pemimpin yang cekap dan berkesan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana pemimpin yang dapat mengawal emosinya dengan baik memberikan impak positif dan cenderung membuat keputusan yang lebih baik. Jika dilihat dalam artikel, wanita sering terletak pada kedudukan dan pangkat yang rendah dalam organisasi disebabkan wanita sering mengalami lebih banyak emosi. Jadi, wanita dianggap tidak sesuai menjadi pemimpin berbanding lelaki. Sebab itulah kebanyakannya lelaki menjadi pemimpin berbanding wanita. Jadi jelas dilihat bahawa kawalan emosi penting bagi melihat sejauh mana pekerja lelaki dan wanita mengendalikan pasukannya sebagai seorang pemimpin supaya dapat menjadi teladan yang baik kepada pekerja sekitarnya. Keempat, pentingnya kawalan emosi ini untuk membantu membuat keputusan yang adil. Kerana seseorang pekerja tidak kira lelaki atau wanita yang dapat mengawal emosi dengan baik, membolehkan mereka dapat berfikir dengan jelas dan membuat keputusan yang rasional. Maka itu, emosi yang terkawal membolehkan seseorang pekerja membuat keputusan yang lebih yakin dan puas hati. Yang terakhir, pentingnya kawalan emosi untuk menjamin kesaksamaan dalam pentadbiran pekerja. Kesesamaan ini dalam pentadbiran pekerja merujuk kepada perlakuan yang adil dan sama rata terhadap semua pekerja. Berdasarkan artikel, wanita lebih cenderung menjadi mangsa diskriminasi sehingga memberi kesan besar terhadap kesejahteraan emosi mereka. Tambahan lagi, wanita mengalami kemajuan yang perlahan dalam organisasi. Melalui perkara ini, seseorang individu yang dapat mengawal emosi membantu memastikan bahawa keputusan, perlakuan dan juga peluang pembangunan profesional diberikan secara adil kepada semua pekerja. Seterusnya saya akan serahkan kepada
Saudari Carolina. Saya Carolina Ana Paris bernomor metrik BA21110094. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dengan pendekatannya sesuai dalam pengurusan emosi. Pendekatan yang sesuai dalam pengurusan emosi yang pertama ialah meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan pekerja dari segi kesedaran diri, motivasi, empati, sosial dan bersosialisasi. Hal ini dapat meningkatkan daya ketahanan diri di kalangan pekerja supaya tidak terlalu sensitif dengan elemen yang boleh menggugat emosi diri. Melalui kajian Simon dan Nutt 2004 yang menggunakan data tinjauan daripada sampel perwakilan nasional bagi orang dewasa di Amerika Syarikat untuk menguji sama ada lelaki mengalami emosi positif dengan lebih kerap, manakala wanita lebih kerap mengalami emosi negatif disebabkan status sosial mereka yang tidak sama rata. Oleh sebab itu, kecerdasan emosi ini penting dan harus ditingkatkan dalam kalangan pekerja agar mereka dapat melaksanakan sesuatu tugasan dengan lebih baik. Pendekatan yang kedua ialah memupuk sikap yang betul dan positif di kalangan pekerja terhadap kerja dan rakan-rakan sekerja. Sikap yang positif dapat menimbulkan rasa seronok bekerja tanpa dibelenggu oleh emosi negatif. Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh Rose dan Wellingen 1996 yang menggunakan tinjauan berskala besar terhadap populasi umum, telah mendapati bahawa wanita cenderung melaporkan perasaan sedih, cemas dan marah lebih kerap daripada lelaki, manakala lelaki melaporkan perasaan gembira, teruja dan tenang lebih kerap daripada wanita. Maka dapat disimpulkan bahawa sikap yang positif memainkan peranan yang penting dalam mengawal emosi, khususnya bagi pekerja wanita. Pendekatan yang ketiga ialah mengadakan satu sistem perancangan kerja sebagai garis panduan melaksanakan kerja. Hal ini dapat memberi keutamaan kepada kerja-kerja yang lebih penting. Contohnya, membuat senarai kerja atau tugasan yang harus disiapkan mengikut urutan agar tidak bercelaru dengan tugasan-tugasan yang baru. Dengan adanya sistem perancangan kerja ini, membolehkan pekerja untuk menyelesaikan setiap tugasan tepat pada waktunya tanpa melibatkan emosi. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.